بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله، وإليه ترجع الأمر كله، افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم، يا فتاح يا عليم. افتح علينا فتحا قريبا. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Tanbihun adalah di sisi kaul ini takluk kudrat itu ialah semata-mata mesediakan mungkin. Baik, jadi saya nak jawab yang baru ni ada sahabat bertanya berkenaan tentang masalah ijad, imatah, i'dam. Jadi sifat takwin ni, jadi saya merujuk pada kitab Syarah Qaridah Asyiah. Nanti Asyiah Al-Alama Al-Kabir. Asyiah Sawi. Asyiah Sawi. Jadi dia nak bezakan jadi sifat takwin. Sifat takwin ni kita dah maklum, iaitu dia berlaku di atas pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian sifat takwin ni adakah dikatakan sifatul fi'li ataupun sifatul zat? Maka kalau kita tilik kata dia sifat takwin ni, pengertiannya dulu kita nak maklum, dia satu sifat yang wujudiah yang ada di zat Allah Ta'ala. Maka sifat takwin tu dikatakan sifatul zat. Dia sifatul zat ni sifat yang qadim. Kalau dalam kitab Asyiah Sawi ala Dardir, dia kata sifatul zat wahya qadimatun. Bittifaq, itu ittifaq. Jadi dia pendapat dia tak sama dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dia sifat, kerana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kalau sifat takwin ni, dia bilang masuk dalam sifatul fi'li. Dia tak sama tu. Dia kalau menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dia panggil sifatul af'al ataupun sifatul fi'li pun sama juga, sifatul af'al. Maksudnya sifat tu masa perbuatan. Maka kalau perbuatan ni
dipanggil ta'alluq daripada tanjizi hadis. Itu nisbah Imam Abbas Asy'ari. Maka tu kalau kata sifatul fi'li wa ya hadisatun 'indal asy'ariyati. 'Indal asy'ariyati. Kalau sifatul fi'li itu adalah baru di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Di sisi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi di sini ni kalau kita tilik kata Tuhan yang, kalau di sini kita tilik pada Imam Abu Mansur Maturidi, dia kata dulu muka surat dia kata mana tadi? Dengan makna menjadikan mungkin pada sedia kala. Itu bukan. Maka tak betul hanya ijad, imatah dan i'dam dan rezeki. Masalah itu semata-mata nama bagi sifat takwin jua. Jadi ijad, Tuhan menjadikan. Jadi kalau Tuhan semata-mata ijad, semata-mata ijad tu dikatakan sifatul zat. Maksudnya Tuhan menjadi. Pengada. Orang panggil menjadi. Tuhan yang menjadi. Dia panggil mujid. Kalau imatah, mumit. Dengan iktibar pada sifat, kalau kita iktibar kata ijad, imatah, i'dam, rezeki tu, itu iktibar pada sifat. Kalau iktibar pada sifat, sifat kita kata, sifat takwin tu lah. Maka itu dikatakan qadim. Itu panggil sifatul zat. Tapi kalau kita iktibar kata ta'alluq dia tu, mujid dengan mana ijad. Tuhan menjadikan, Tuhan mematikan, Tuhan meniadakan. Apa lagi? Tuhan memberi rezeki. Apabila kita Tuhan memberi rezeki, itu dia panggil sifatul fi'li. Nisbah perbuatan. Itu menurut pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi kena dua tu. Dia kena ingat, dia kena beza sifatul fi'li dengan zat. Nak kata sifatul fi'li tu, Syafi'i dia kena tengok. Cuba tengok kalau kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim tu dia boleh dua tu. Nisbah sifatul zat dengan sifatul fi'li tu. Macam mana kata sifatul fi'li? Macam mana kita sifatul af'al? Af'al bersama, fi'li bersama, tak apalah. Kalau kita nak panggil sifatul zat, itu dia makna Ar-Rahman dengan mana iradatut tafaddul wal ihsan. Tuhan kehendak. Itu jadi sifatul zat. Itu sejak azali. Tuhan kehendak memberi kehendak dengan tafaddul dan wal ihsan, memberi baik. Adapun semata-mata sifatul fi'li Ar-Rahman dengan mana apa? Ijadu tafaddul, fi'lul ijad. Perbuatan menjadi. Perbuatan memberi rahmat. Perbuatan membuat baik. Itu dipanggil hadisah. Membuat baik. Memberi nikmat. Tuhan memberi nikmat. Kita kata Tuhan tu yang memberi nikmat. Bila memberi nikmat tu semata-mata tu dia panggil sifatul fi'li. Adapun kata Tuhan tu mengkehendaki akan membuat baik. Itu panggil sifatul zat. Itu kena beza tu. Dia tak boleh cakap sebut sifatul fi'li saja tu. Lepas tu Syafi'i kita tak sebut sifatul fi'li saja. Dia kena kait. Macam tu juga Imam Abu Mansur Maturidi. Mana fi'li, mana zat. Semata-mata kita tilik pada ijad dengan mana mujid. Dengan iktibar pada sifat. Kalau iktibar pada sifat itu dipanggil sifatul zat. Tapi kalau iktibar pada perbuatan mengadakan, perbuatan mematikan, perbuatan itu panggil sifatul af'al ataupun sifatul fi'li. Dapat lagi Syafi'i? Nampak Ustaz, nampak. Dia kena beza situ Susah juga nak beza Ustaz. Ya. Susah juga nak beza. Dia boleh jadi dia ni sebab dia takwin ni di sisi Imam Abu Mansur Maturidi dia kata sifat tu dia panggil qadim. Jadi kalau semata-mata qadim tu kita kata dia takwin tu, kalau iktibar pada sifat kata dia tu ijad. Semata-mata ijad, imatah, i'dam tu memang kita kata dia qadim lah. Sebab tu dia kata tadi. Dia kata itu semata-mata nama bagi takwin.
Seolah-olah dia pun qadim juga. Hmm. Sebab nama bagi qadim, ijad pun takwin juga, imatah pun takwin juga. Kita maklum sifat takwin tu di sisi Imam Abu Mansur Maturidi, itu dia katakan sifat yang wujudiyah. Seperti juga sifat kudrat juga. Cumanya Imam Abu Hasan Asy'ari dia menolak sifat takwin. Kerana sifat takwin ni, kalau dari sisi Imam Abu Hasan Asy'ari, dia masuk di bawah daripada ta'alluq tanjizi hadis. Hmm. Jadi panggil sifat tu fi'li lah. Dia tak jadi sifat tu zat. Dia beza je sifat tu zat, sifat dengan zat dengan sifat dengan fi'il ni. Sifat zat ni itu kena pada diri sifat. Contoh kita sifat kudrat, iradat, ilmu. Nampak je? Takwin, kalau Imam Abu Mansur Maturidi, takwin tu nama juga bagi ijad, imatah, i'dam, rozki. Tu nama bagi takwin juga. Itu pun dikatakan sifat tu zat. Tapi kalau iktibar pada ta'aluk bagi ijad, apa ijad? Iaitu dia menjadikan, dia mematikan. Itu dipanggil sifatul fi'li, sifatul af'al. Sama je, fi'li, af'al sama. Sifat takwin ni dia qadim lah saya. Qadim lah. Di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi, qadim. Kalau kita bukanlah tolak, kalau kita tak macam Abu Hasan Asy'ari dia tak tolak. Dia tolak. Mana dia tolak sebab dia guna dia kata dia tak menyabitkan sifat takwin. jadi tak jadi masalah saya kalau salah dia khilaf. Dia khilaf ni benda mukhtalafun fih dia panggil. Mukhtalafun fih benda khilaf. Jadi kalau tak faham pun tak apa. Tapi cumanya ilmu lah. Untuk ilmu tu kita kena dia lagi dari segi ilmu tu dia luas lagi lah. Tak maksudnya di sisi Maturidi dia sifat qadim. Kan Hasan Asy'ari dia tolak benda tu sebab dia kata dia tanjiz hadis. Kalau kita tolak lah bukanlah kita maksud kita berlaku pendapat Imam Hasan Asy'ari tak ada masalah. Mana tidak kita berpegang pada Imam Hasan Asy'ari pun tak ada masalah apa. Tak usah akidah lah kalau kita tak menerima. Tak usah. Dia benda mukhtalaf fih. Okey Ustaz. Dia benda mukhtalaf fih bukan benda yang dia pegang rajih. Sebab tu takwin ni dia bukan di sisi Imam Abu Mansur Maturidi. Macam ni aja, macam contoh kita kata kalam 4 kan. Dia sebenarnya ada Abu Mansur Maturidi juga. Dia benda khilaf ni kita nak tolak tak boleh. Nak kata ni tak betul, tak cakap tak betul sebab dia mesti Abu Mansur Maturidi. Jadi kita nak pegang salah satu pun tak ada masalah apa. Cuma jangan kita tahu tak betul tak boleh lah. Itu di sisi dia. Dia kalau ikutkan tak berpegang ya. Kita tak berpegang dengan sifat ni pun tak apa saya. Tak apa, sifat takwin tak masalah apa. Cumanya kita belajar tu untuk kita meluaskan ilmu kita lah. Nampak lagi Syafiq Nampak Ustaz. Tu nak beza tu lah fi'li dengan zat. Kalau dalam kitab Syarah Qaridah tu, Hasyiah tu dia kata apa? Ya ada sebut dalam Aqidatul Najing tu muka 24 ada sebut. Dia kata apa kan? Dia kata tu lah yang qadim tu takwin, lepas tu makna yang dia takwin tu takwin qadim tu iktibar pada sifat. Satu Aqidatul Najing payah. Mana ibarat atas iradah apa suluhi qadim tu lah. Macam kita kata gini je. Kita nak kata dia ijad tu, Tuhan kehendak nak menjadikan makhluk. Kehendak tu, itu qadim kan tu. Tu dipanggil sifatul zat tu. Adapun kita kata perbuatan menjadikan. Itu panggil sifatul fi'li. Macam Ar-Rahman Ar-Rahim tu lah. Kita terjemah apa? Ar-Rahman, Tuhan memberi, Tuhan membuat baik. Nampak je? Tuhan yang amat kasih sayang. Itu sifatul fi'li. Adapun Tuhan kehendak nak membuat baik. Iradatu tafaddul wal ihsan. Itu dipanggil sifatul zat. Habis itu. Kalau dalam Asyiah tu dia sebut Allahumma ijma'na fi mustaqarri rahmatik. Ya Allah ya Tuhanku, himpunkanlah kami pada tempat ketetapan daripada rahmat Engkau. Itu ulama bahas tu. Kalau kita kena hendak pada sifatul fi'li, rahmat dengan mana Allah Ta'ala memberi nikmat. Memberi nikmat tu apa? Tempat tetap, iaitu syurga.
Tetapi kalau kita nak sifatul zat, dengan makna, ya Allah yang Tuhanku, engkau menghimpunkan kami pada tempat yang kehendak oleh engkau. Itu. Pada tempat tetap daripada kehendak engkau. Iradatika wa huwa zatuka. Tu. Jadi boleh kedua tu. Ya apa-apa pun boleh guna je. Sifatul zat, sifatul fi'li. Jadi kena faham lah. Zat, sifatul zat tu bukan kepada zat Allah je. Takut salah faham. Bukan sifatul zat kena pada diri sifat tu. Ya, betul. Kalau sifat af'al tu maksud kena pada perbuatan. Habis itu. Ini khilaf. Habis. Tanbihun. Hazihi. Tanbihun. Hazihi munabbihun liman ghafala. Ini suatu peringatan bagi mereka yang lalai. Haza munabbihun liman ghafala. Bagi mereka yang lalai. Adalah di sisi kaul ini, kaul apa? Kaul Maturidiyah ni. Adalah di sisi kaul ini, kaul yang menyabitkan takwin ni. Yang menyabitkan takwin. Sifat takwin tu lah. Ini ni adalah di sisi kaul ini ialah ta'aluk kudrat. Adalah di sisi kaul ini. Apa dia? Yang menyabitkan takwin itu dia kata apa? Ta'aluk kudrat itu ialah semata-mata mensediakan mungkin. Jadi dia nak bahas apa beza sifat kudrat dengan sifat takwin. Ini nak perbezaannya. Jadi sifat kudrat dalam kitab Fadilah dia tak sebut perbezaan. Kata ni dia sebut. Dia kitab Takwin Ikhwan ni sebenarnya dia payah daripada asal i'tiqad yang dia tinggi sikit. Perbahasan dia tu tengok. Lepas tu dia detail masalah takwin ni. Ialah semata-mata mensediakan mungkin dan memberatkan timbul jua. Apa maksud mensediakan mungkin? Jadi kudrat itu tugasnya untuk menjadikan mungkin. Mensediakan mungkin ni maksudnya dia ataupun kita mencadangkan untuk diadakan. Kita kata dia bertugas untuk nak menjadikan mungkin itu, atau kita kata ataupun bersiap mencadangkan. Boleh juga. Dia tak menjadi lagi tapi nak mencadangkan untuk diadakan. Mencadangkan untuk mengadakan. Itu dia kata kerja sifat kudrat. Mensediakan mungkin nak mempersiapkan makhluk itu. Dan memberatkan timbul jua. Dia asalnya kita ni makhluk ni boleh terima ada, boleh terima tiada je. Asalnya gitu. Apabila kudrat, apabila takluk iradat kata si Ahmad tu akan diadakan. Ahmad tu akan diadakan pada tahun 2024. Contoh. Maka dia jadi berat balik ada. Maka dia jadi berat balik ada. Tapi tak jadi lagi. Atau serta memberatkan timbul jua. Maksud memberat ni, iaitu nak menjadikan mungkin itu asalnya sama berat antara ada dengan tiada. Maka kudrat dia mensediakan supaya mungkin itu patut dan padan untuk dijadikan. Padan untuk dijadikan. Berat balik ada. Tengok. Dan menjadikan mungkin itu, ini menjadi pula. Ada pun sifat takwin, habis kerja dia apa? Menjadikan makhluk itu dengan jalan takwin. Dia tak cakap dengan jalan sifat kudrat. Dengan jalan takwin. Jadi kalau kita dah, ini pendapat Imam Abu Mansur Maturidi. Kalau Imam Hasan Asy'ari, kita maklum. Tuhan menjadikan dengan sifat kudrat, tapi dengan takluk tanjizi hadis. Nampak?
dengan takluk tanjizi hadis. Kalau di sisi dia kata sifat kudrat tu hanya nak mensediakan mungkin. Dia dah siap-siap dah makhluk tu. Ha. Macam kita lah. Kita kata ibaratnya kita ada kilang. Jadi siap packing siap dah. Tapi tak jual lagi. Kilang tu proses apa makanan siap dah. Dia dah siap dah. Cadangan tu buat dah siap sedia dah. Jual dah lagi. Dah lagi. Tunggu ada orang ambil apa. Kita kata pemborong ambil tu nak jual. Jual tu pakai takwin tu. Nampak ni. Tapi mudah kita faham apa tu Abu Hasan Asy'ari lagi. Yalah. Sebab tu Imam Abu Hasan Maturidi ni dia detail. Dia detailkan lagi. Tu dia payah. Lepas tu kalau kita Imam Abu Hasan Maturidi ni dipelajari di negara Afrika. Dekat Algeria, Maturidi ni dia payah. Tapi cumanya kita kalau kata, tapi kita ikut Maturidi juga. Sifat 20. Sebab dia sifat hal. Ya. 20. Tapi walaupun kau marjuh, tapi kau tu masyhur. Walaupun kita kata kau rojih tu 13 Imam Abu Hasan Asy'ari. Tapi kita kena 20 juga. Tapi apa? Sebab 20, sifat 20 tu sifat yang masyhur. Walaupun marjuh, walaupun dhaif, tapi kita ambil atu juga. Jadi kita campur jugalah. Tapi tak apa, tak ada salah. Jumpa guna dua-dua. Cuma dia Imam Abu Hasan, Imam Abu Mansur ni dia detail. Dia detail macam sifat hal tu payah tu. Sebab Imam Abu Hasan Maturidi tapi tak apalah kita mengaji dua-dua pun tak apa sebab dia tariqah sama je. Dia tak ada, dia bukan mazhab dia bukan mazhab fiqh, dia tak ada masalah fiqh. Dia masa tauhid ni nak ikut Abu Hasan Maturidi pun boleh. Baik. Dia kata jadi kalau bahasa mudahnya mempersiapkan makhluk itu memberatkan untuk mengadakan makhluk itu tapi tak menjadi lagi. Itu semata-mata tu itu takluk bagi sifat kudrat di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ingat lagi Ajar Faridah. Tapi semata-mata menjadikan makhluk itu dikatakan dengan sifat takwin. Itu di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari menjadikan mungkin itu dengan sifat kudrat ta'alluq tanjizi hadis. Yang muafakat dengan sifat iradat ta'alluq tanjizi qadim. Itu Imam Abu Hasan Asy'ari. Maturidi dia berlainan sikit. Habis itu. Misalnya, contohnya, ni. Seperti api yang nyala itu. Api yang nyala ni, api yang sedang menyala. Tulis itu. Api yang nyala itu, api yang sedang menyala. Semata-mata mensediakan. Mensediakan maksud api tu dah buka je lah. Standby. Tapi tak jerang air lagi. Tak letak air, kita buka dia api. Ibarat gitu. Jawab dia tengok. Kita buka api, tapi tak letak periuk lagi. Buka api. Untuk apa tu? Persiapan. Dan memberatkan. Nasi itu, kita ambil memberat apa? Maksud memberat ni, kita panggil apa? Memberat ni kita panggil meletakkan lah. Mudah kata. Dan memberatkan nasi itu hala jadi masak juga. Maksudnya ibarat kita ambil nasi tu, periuk nasi tu, hala tu menghadap. Menghala jadi masak. Apa kita ambil tu letak lepas tu jadi masak. Dia letak atas api tu perut. Mensediakan api tu ni nak bagi bandingan, nak bagi nampak. Jadi memberatkan, ini memberatkan maksudnya nak bagi ada. Memberatkan ini nak bagi ada nasi itu. Hala jadi masak ini menghadap jadi masak jua. Jadi takluk kudrat semata-mata memberatkan, yakni dia panggil memberat ni bukan dia menjadi lagi.
dia memberat ni maksudnya nak memberatkan bagi ada lah. Memberatkan bagi ada. Baik. Dan memasak itu habuan api bara pula. Itu bagaimana? Jadi bila habuan masak tu, api bara pula. Jadi bila memasak tu, bila dah masak tu, dia sedang masak tu lah. Dia masak tu, melegak tu, nak masak tu. Bila jadi masak tu, dia melenggak, dia panas tu lagi belum lagi tu. Dia siap tu tak panas lagi. Tapi jadi masak tu. Dia kata seperti api yang nyala, minta maaf. Dan memasak itu, dan bermula memasak itu, habuan api bara pula. Apa habuan api? Itu habuan bagi sifat takwin lah. Dia kata. Habuan bagi sifat takwin lah. Sebab kita sentuh kepada periuk api tadi. Periuk nasi tadi. Kalau tak sentuh lagi, kita mencadangkan saja. Kita kata semata-mata mensediakan persiapan nak memberatkan nasi itu hala jadi masak tu. Dia dah letak dah, tak maaf. Dia dah letak dah. Dah letak dah periuk nasi tu. Tapi tak masak lagi. Kita ambil beras, kita bubuh air, bubuh periuk. Letak api, kita letak bara nasi. Sedang menghala nak jadi masak tu. Itu makin memberatkan tu. Apabila masak, siap. Jadi nasi. Maka itu dipanggil habuan bagi sifat takwin. Nak bagi contoh gitu dah misalnya. Begitu juga kita. Tuhan dah siap dah. Makhluk ni sekian-sekian ni dah ada dah. Ahmad, Tuhan dah siap dah. Tapi kita kena ingat. Bukan sifat kudrat tu Tuhan menjadikan makhluk tu sejak azali dah. Dia tak jadi makhluk lagi. Cuma buat persiapan. Persiapan tu hendak nak menjadi tu. Duduk tengah-tengah tu. Dia sebenarnya kalau ikutkan dia, dia Imam Mas'udin ni dia ikutkan dia ambil dalam dia nak pergi ke sifat irodat tu. Kalau kita tanjizi hadis, tanjizi qadim, Tuhan tu dah lulu dah Ahmad dan sekian-sekian jadi. Cuma dia habuan sifat kudrat ni, cuma dia dapat persiapan. Dia atas sikit. Dia atas sikit pada sifat irodat, tanjiz qadim, bawah sikit pada tanjiz hadis sifat kudrat. Dia tuk tengah tu je. Buat persiapan tu je. Nampak tak? Tu. Ibaratnya kita menyala api, kita letak nasi. Lepas tu tengah tapi tak masak lagi. Menghala nak kemasak tu je. Itulah dia panggil dia panggil sifat kudrat dia di sisi dia. Adapun nasi tu masak siap. Maka itu dia panggil sifat takwin. Nampak ke je? Nampak Ustaz? Dia macam sifat mani dengan manoyah dia ada tengah. Lebih kurang macam tu. Tapi nak kata sifat hal tak boleh lah. Dia benda wujudi. Benda wujudi. Ialah tu untuk kefahaman. Untuk kefahaman tu macam tu. Dia duduk tengah tu. Nak kata dia, maksud dia dah siap. Allah Ta'ala jadikan makhluk tu sejak azali. Dah tak jadi. Itu bukan habuan sifat takwin. Dia tak kena gitu. Takut salah faham. Itu kan dia katakan takut semabul kan. Bukan gitu. Tuhan dah sejak ya. Apa nama ni? Kalau kata kita faham takluk kudrat sini bersedia dan memberatkan timbul. Maknanya suluhi qadim sajalah takluk kudrat. Makna tanjizih tu duduk di sifat takwin. Ya ibarat dia gitu lah. Kalau sisi Imam Abu Sa'ad Syarif gitulah. Tapi kalau kata suluhi qadim ni padan dan patut. Dia pandang patut dia kata pandang patut boleh. Tapi ni dah siap dah. Dia atas sikit pada suluhi qadim. Nampak tak? Tapi dia bawah sikit pada takluk tanjiz hadis. Tu. Dia detailkan lagi. Maksud dia mempersiap nak menjadi, nak menghala tu. Ibaratnya api kan. Kita bakar api. Okey. Kita ambil nasi tu, letak, menghala letak tu. Kita letak tu nasi tu dia tak masak ni, tapi menghala untuk kemasak. Bila masak tu takwin dah. Nampak tak? Kita duduk jerang air tu. Duduk masak air. Air tak masak lagi. Duduk air. Itu dia panggil sifat kudrat di sisi Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dia panggil takluk sifat kudrat tu. Dia panggil sifat kudrat tu. Dia nak mempersiapkan.
nak mensediakan, nak memberatkan. Nak memberatkan bagi ada, tapi tak jadi ada lagi. Kalau jadi ada straight, tu dia panggil takwin lah tu. Tapi nak memberat bagi ada dah. Orang kata bor-bor masak tu panas tu sikit-sikit lah. Tu. Dia tak masak lagi. Nampak ke? Nampak. Baik, habis itu. Dia masalah ni dia khilaf. Di sisi Imam Abu Mansur Maturidi. Tapi mukhtalafih lah. Kalau kita tak faham pun tak apa. Ustaz cakap macam takwin ni macam hasil tanjizi hadis je. Tak. Hasil tanjizi hadis tu sifat kudrat. Dia gini. Baik. Kalau hasil tanjizi hadis, kat ini cuba balik bayang. Tanjizi hadis dia siap jadi, pah jadi. Itu takwin. Takwin di sisi Abu Mansur Maturidi. Kalau di sisi Abu Hasan Asy'ari, dia panggil tanjizi hadis. Ini nak ke arah menjadi. Tapi tak jadi lagi. Nampak tak kat ini? Nak ke arah menjadi. Dia memberatkan. Tadi Ustaz cakap kalau dah jadi tu jadi takwin. Yelah, betul dah jadi. Mana? Pah jadi. Takluk tanjizi hadis, pah Tuhan menjadikan. Jadilah. Sebelum tu dia bukan duduk sulul qadim, dia bukan duduk tanjizi, dia duduk tengah-tengah tu. Nampak lagi kat ini. Dia bukan kata menjadi, kalau menjadi tu jadi tanjizi hadis lah lagu tu. Cuma di sisi Imam Abu Mansur Maturidi dia kata memberatkan. Memberatkan bagi ada. Memberatkan nasi tu menghala jadi masak. Tapi tak jadi masak lagi. Adapun masak tu lah habuan. Habuan bagi sifat takwin. Dia menghala nak ke masak. Ibaratnya kita letak air, ceri air, letak dekat api. Dia panas. Itu dia panggil mempersiapkan sifat kudrat tu untuk menjadikan masak. Tapi tak masak lagi. Masak tu habuan sifat takwin. Jangan tertukar tu kat ini dengan Imam Hasan Asy'ari tu. Ni kita bahas Imam Hasan Maturidi. Cuma di sisi takwin ni, kalau di sisi Imam Hasan Asy'ari, kita maklum. Dia panggil sifat takluk tanjiz hadis. Habis. Ini misal takwin bagi semata-mata sandaran tuturan sahaja. Ini sebab ni benda tuturannya. Kalau benda hakikat tu kita maklum dah. Ini misal takwin ni untuk sandaran tuturan, nak bagi nampak je. Bukan misal tu kata betul benda tu tak. Nak bagi semata-mata sandaran bagi tuturan je. Cakapan je. Nak boleh kita ceritakan orang habuan ni apa. Tu. Habis. Wallahu alam. Bahasan sifat maknawiyah. Ni pun satu lagi pula ni. Ni payah juga ni. Iaitu ibarat daripada nama bagi ada sifat ma'ani. Jadi kita dah maklum sifat takwin tadi. Jadi kalau kesimpulannya, sifat takwin ni sifat yang di sisi Imam Abu Mansur Maturidi, sifat takwin ni sifat yang wujudi lagi pula ada di zat Allah Ta'ala. Lepas tu dia tambah tu, dia lain daripada sifat kudrat. Dia lain. Dia tambah dua lagi. Dalam sifat kitab Faridah tu sebut. Dia tambah dua lagi. Pada sifat maknawiyah dan sifat ma'ani. Jadi dia 22 lah jadi. Kalau di sisi dia tu. Baik, jadi secara khulasah kesimpulannya, sifat takwin tu dia kena beza. Tadi masalah sifatul zat dengan sifatul fi'li tu kena beza. Dan juga dikatakan perbezaan antara sifat kudrat dan juga sifat takwin. Kalau sifat kudrat ni perbezaannya nak mensediakan makhluk dan nak memberatkan timbul, nak memberatkan bagi ada. Tapi tak bagi ada, tak ada lagi. Memberatnya. Adapun menjadikan makhluk itu dipanggil sifat takwin. Habuannya. Dan juga di sisi sifat takwin ni, Tuhan yang menjadi, Tuhan yang memati, Tuhan yang yang memberi rezeki. Tuhan yang merupakan sesuatu benda.
Apabila kita iktibar bagi sifat, nama bagi iktibar bagi sifat, itu dia panggil sifatul zat. Semata-mata sifatul zat tu maksudnya sifat yang qadim. Ijad, imata, i'dam, rezeki itu semua qadim. Arzak, qadim semua. Tapi kalau iktibar dengan ta'aluk bagi ijad, kerja dia, tugas dia. Apa? Tuhan memberi rezeki. Tuhan yang menjadikan. Maka itu dia panggil sifatul fi'li ataupun sifatul af'al. Dengan mana perbuatan. Itu baharu. Itu baharu. Habis itu. Kemudian kita tengok pula bahasan sifat maknawiyah. Iaitu ibarat daripada nama bagi ada sifat ma'ani pada zatnya ta'ala di sini. Di sini ke di sisi? Bumi di sisi. Tu nampak di sisi tu elok sikit. Kalau di sini tu macam tak bersedap. Pada zatnya ta'ala di sisi satu kaun. Jadi ini nak cerita masalah sifat maknawiyah ni, dia ada dua pendapat. Jadi yang pertama, ibarat tuturan daripada nama. Panggilan bagi ada sifat ma'ani pada zatnya Allah Ta'ala di sisi satu kaul, ini di sisi satu pendapat. Siapa dia? Tulis. Iaitu daripada pendapat Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Ini mudah. Jadi kita kata, contoh. Kita kata ada sifat kudrat di zat Allah Ta'ala. Maka sifat kudrat itu dikatakan sifat ma'ani. Bukan sifat manawiyah. Maka dia kata ada tu. Ada sifat kudrat di zat Allah. Maka ada itulah dikatakan sifat maknawiyah. Contoh kita kata kertas putih. Ni putih. Putih. Kertas tu zat. Benda. Putih tu sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tu kena pada putih ke? Tidak. Sifat maknawiyah tu kena pada zat? Tak. Habis tu ada putih itu di kertas. Maka ada putih itu di kertas, itulah dipanggil sifat manawiyah. Ini mudah. Maka pendapat ini dikatakan amrul i'tibari. Ada sifat putih di kertas. Bukan kena pada kertas. Bukan kena pada putih. Habis tu, kena pada kata ada sifat, ada putih di kertas. Itu dipanggil maknawiyah. Tu. Dia panggil amrul i'tibari. Pekerjaan yang kita reti pada akal. Kita nampak, oh putih ada kat kertas ni. Putih ada di kertas tu dipanggil maknawiyah tu di sisi Imam Abu Hasan Asy'ari. Ini mudah. Ini mudah satu. Ni yang kedua pula. Ni payah sikit. Dan ibarat atau pada kata ibarat daripada nama. Soalan kata sifat maknawiyah iaitu ibarat daripada satu kelakuan yang antara ada dan tiada. Yang melekatkan sifat ma'ani dengan zatnya ta'ala di sisi satu kaul. Siapa di sisi satu kaul? Ini di sisi satu pendapat, iaitu pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Di sisi satu kaul, yang ini di sisi satu pendapat. Pendapat siapa? Pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Tulis itu. Di sisi pendapat Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Baik. Jadi, ibarat daripada satu kelakuan. Kelakuan tu dengan sifat hal tu. Hal-hal tu dia panggil sifat. Kelakuan-kelakuan tu panggil sifat hal.
Kelakuan yang antara ada dan tiada. Ini wasit, kalau bahasa Arab dia panggil wasitatul mawjud wal ma'dum. Menengahi di antara ada dan tiada. Dia bukan kata ada betul-betul. Tak. Contoh. Putih. Bukan kena pada putih. Bukan kena pada kertas. Habis tu, kata ulama, dia ada satu lagi kelakuan. Seolah-olah nak melekatkan putih di zat Allah Ta'ala tu. Nak melekatkan putih di kertas tu. Nak melekatkan putih di zat tu. Putih di kertas. Dia ada kena ada satu lagi. Apa dah? Dia panggil sifat manuiyah, dia panggil sifat hal. Maka sifat hal ni lah seolah-olah, bukan kata melekat sungguh. Macam putih ni kan. Putih yang ada pada kertas ni. Kita nampak dah sifat melekat dia. Nak kata tak nampak langsung, tak juga dia melekat. Nak kata tak ada langsung, tak juga dia melekat tu. Cuma nampak pelekat dia, nampak cari di mana pelekat dia. Tak nampak. Jadi seolah-olah nak melekatkan putih pada kertas tu. Itu dipanggil kaunuhu tu. Dia panggil kaunuhu. Keadaan, kelakuan tu. Maka itulah dia panggil sifat hal. Jadi kita kata kelakuan, keadaan zat Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat kudrat. Maka keadaan itulah dia panggil sifat maknawiyah, sifat hal. Ini payah nampak sebabnya dia menengahi. Nak kata benda wujudi tak juga, nak kata benda tak ada langsung tak juga. Dia duduk tengah-tengah. Tapi ini pendapat dhaif. Walaupun pendapat dhaif, tapi dia masyhur. Sifat hal kan, sifat maknawiyah tu. Kalau Imam Abu Hasan Asy'ari dia tak kira dah. Al-halu minal muhal, dia kata. Sifat hal tu sebahagian daripada perkara mustahil. Nak kata ada pun tak ada pun tak, macam mana? Nak kata tak ada langsung tak juga, nak kata ada betul-betul nampak tak juga. Lalu Imam Abu Hasan Asy'ari kata apa? Al-halu minal muhal. Senang hak dia. Sifat hal tu sebahagian dari perkara mustahil. Kata jenuh, payah, kata ada pun tak, kata tak ada juga, waktu mana? Tak payah kira. Dia ada, dia tak ada. Dia kata, mudah-mudahan ada sifat kudrat di zat Allah Ta'ala. Dah cukup bagi dia. Tapi dia tak menafikan maknawiyah. Cuma dia menafikan sifat hal tu. Dia dah berlaziman dah. Bila ada sifat kudrat, adalah sifat maknawiyah. Berlazimanlah bila sebab ada sifat kudrat, maka Tuhan tu berkuasa. Tu di sisi Imam Asy'ari. Kalau Imam Asy'ari tak. Bukan kena pada sifat kudrat, bukan kena zat. Tapi kena ada satu sifat lagi. Dia panggil sifat hal. Sifat hal itulah seolah-olah nak melekatkan sifat ma'ani di zat Allah. Tapi dia tak sampai martabat wujudi. Dia tak sampai peringkat makdum, tak ada langsung. Duduk tengah-tengah. Tu kat dia pula. Dia detailkan lagi. Habis. Nampak kerja? Nampak tak? Maka di atas satu kaul yang pertama itu dikatakan umurun i'tibariyah. Dipanggil pekerjaan yang kita kira dengan akal. Maksud pekerjaan kira dengan akal ni, dia sabit dalam akal, di dalam zihin tu ada, tapi di luar fikiran tak ada. Pada Quraisy tak ada. Itu amrul i'tibari. Ini kita dah jelas banyak kali dah, amrul i'tibari. Dan di atas kaul yang kedua ni, di atas pendapat yang kedua. Pendapat kedua ni pendapat masyhur. Masyhur ni maka suraka iluhu, perkara yang menyebut oleh maka surah, perkara yang banyak menyebut oleh perkara itu. Maka suraka iluhu tu maksud masyhur. Terkenal. Apa terkenal? Banyak orang sebut benda tu. Itu makin terkenal. Jadi sifat 20 ni banyak orang sebut. Lepas tu kita panggil masyhur. Maka suraka iluhu. Dikatakan sifat ahwal nama dia.
Ha. Dan yang rajih dan pendapat yang rajih, yakni yang kuat itu, tulis. Yang kuat itu ini nisbah dalil lah. Nisbah dalil ialah kaul yang pertama, iaitu pendapat yang pertama, iaitu pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang mengatakan sifat, ada sifat ma'ani di zat Allah Ta'ala. Itulah dipanggil pendapat Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu pendapat yang rajih, pendapat yang kuat yang kita pegang. Cumanya di tempat kita kata sifat 20. Maka tak dapat tidak, kita kena tahu juga sifat hal. Nampak Haji? Sebab dah masyhur tempat kita 20. Jadi tak dapat tidak, kena tahu jugalah pendapat Imam Abu Mansur Maturidi. Kalau orang tanya sifat hal tu sifat hal apa, dia kena jawab lah. Kena ingat lah. Nampak je kalau orang tanya sifat takwin, kena tahu juga lah. Alah, Imam Abu Maturidi kita Asy'ari pun, tapi kita sifat 20. Dia kena tahu juga. Kalau mana pengaji tauhid kena tahu juga. Dia bukan boleh lepas gitu dah. Terbaik habis itu. Nak terang kepada orang payah, Ustaz. Faham tu faham lah. Iyalah. Nak bagi orang faham, memang sukar sikit. Kena betul-betul. Baik habis. Kemudian kata, wallahu a'lam, bahasan kudrat hamba adakah terdahulu ia daripada kerja atau berserta dengan dia jua. Ni payah pula ni. Ni masa usaha ikhtiar ni. Ni pun ada berlaku sekarang ni, pun ada berlaku juga untuk debat juga masalah ni sekarang ni. Masalah Muyul Qalbi tu. Kitab tak apalah. Apa nanti tebah kat sini tengok. Kita kumpul-kumpul kitab mana. Saya dah kujuk Hasyiah ni. Hasyiah ni. Yang kait dengan babodeng, Ustaz. Ya. Saya pun ada ambil, saya pun bukan tengok satu kitab. Dalam Syarah Sarqawi dia sebut. Apa-apa nanti kita sampai dekat sini nak apa. Saya ni, yelah. Kita tak ada, kita ni tengok benda yang dia banyak lah sekarang ni, kritikan ni. Jadi dia tak boleh nak terima. Dia serupa pasal kalam tu juga. Dia tak boleh nak terima. Dia benda khilafiah je. Benda khilafiah ni je dia tak boleh nak kita nak muktamar. Tak boleh, salah. Tak boleh je. Dia benda khilafiah ni benda yang bukan benda yang berojeh. Macam ni, sifat takwin nak tolak tak boleh. Hati Imam Abu Hasan Maturidi. Nampak lagi wallahu alam, kita sambung balik bahasan bahasan kudrat hamba. Allah Subhanahu wa taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan